Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat serta penonton yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam Bicara Kerjaya bersama dengan Pusat Latihan Teknologi Tinggi dari Batu Pahat, Negeri Johor, yang dijayakan bersama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Pasir Gudang dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya 2. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat 2022, kita diberikan satu ruang, satu kesempatan oleh Yang Maha Esa. Walaupun di luar sana, ya, kita bersama di Pasir Gudang ini, kita dilantuni dengan guru yang dan juga kilat sabung menyambung. Dan alhamdulillah pada petang ini kita bersama-sama dengan majlis ilmu, iaitu dalam program Bicara Kerjaya bersama dengan Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat, Negeri Johor. Untuk itu, bagi makluman sidang penonton sekalian, kita bersama-sama bersiaran langsung di dua saluran YouTube, iaitu saluran YouTube Majlis Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang dan juga saluran YouTube PPD Pasir Gudang. Yang berusaha Tuan Haji Kuswandi bin Tayin, Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Teknologis Hajah Marina binti Syukur, Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajar dan juga Latihan di Pusat Latihan Teknologi Batu Pahat. Dan juga yang dihormati Teknologis Dr. Nur Hisham bin Jelani, Pegawai Hubungan Industri di Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat, Negeri Johor. Yang dihormati pegawai-pegawai PPD Pasir Gudang, barisan jawatankuasa tertinggi, barisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan juga sidang penonton, hadirin dan hadirat sekalian. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, semoga mendapat restu ilahi. Untuk itu mari sama-sama kita mengaminkan doa yang dibaca oleh saya sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتآحدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami ini tiada apa-apa daya dan kuasa, Ya Allah, melainkan dengan keizinan dan juga inayah daripadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau berkatilah perjalanan majlis Bicara Kerjaya dalam
bidang kemahiran ya Allah bersama dengan Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat Negeri Johor. Semoga dengan usaha yang kecil daripada kami ini memberikan impak yang baik kepada penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar yang berada di luar sana, khususnya untuk anak didik yang kami kasihi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah petunjuk kepada kami. Engkau berkatilah apa kiranya apa yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan ianya menjadi saksi kepada kami bila mana kami berada di padang mahsyar nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih diucapkan kepada pihak EdTech kerana sudi berkolaborasi bersama dengan PPD Pasir Gudang dan juga Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Pasir Gudang. Semoga perkongsian oleh pihak EdTech Batu Pahat Negeri Johor pada hari ini dapat memberikan pendedahan yang jelas kepada seluruh penonton apakah tindakan ataupun apakah yang ada di EdTech di luar sana ya. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan kepada kita semua pada hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sudilah kiranya saya perkenalkan diri saya, Irwan Budiana bin Usman, kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintek yang bertindak sebagai moderator bicara kerjaya dalam bidang kemahiran bersama dengan Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat Negeri Johor. Untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita perdengarkan, dijemput dan dipersilakan Tuan Haji Kuswandi bin Tayin, Pegawai PPD Daerah Pasir Gudang untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan webinar kita pada petang yang berbahagia ini. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Irwan Budiana bin Usman selaku moderator webinar pada pagi ini. Yang dihormati Encik Muhammad Afian Haris bin Omar, Yang di-Ketua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Pasir Gudang, Yang dihormati Encik Mak Fauzi bin Mat Hamzah, Permakanan Pentadbiran SMK Permas Jaya 2, guru-guru, para ibu bapa, murid-murid serta sidang penonton yang saya hormati lagi kasih sekalian. Selamat menonton webinar bicara kerjaya bersama EdTech. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Pasir Gudang yang mengambil inisiatif yang proaktif bagi menjayakan program webinar ini selaras dengan pendidikan masa kini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak PPD Pasir Gudang dan SMK Permas Jaya 2 atas sinergi yang mantap bagi merealisasikan webinar pada pagi ini dengan kerjasama EdTech. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama. Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Berbahagia Dr. Nur Hisham bin Jalani dan Puan Hajah Marina binti Syukur selaku panel kita pada hari ini atas sokongan ilmu dan pengetahuan dalam aspek peluang belajar dan kerjaya khususnya bagi murid-murid angkatan 4, 5, lepasan SPM dan juga kepada guru-guru dan ibu bapa sekalian. Sidang penonton dan peserta webinar yang dihormati sekalian, pertama sekali saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang mengucapkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT di atas limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul secara maya ini bagi mendengar penerangan mengenai peluang belajar dan kerjaya bersama EdTech khususnya kepada murid-murid yang angkatan 4, 5 dan lepasan SPM serta guru-guru dan ibu bapa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang komited untuk mengikuti program webinar pada pagi ini. Semoga semua maklumat yang diperolehi bermanfaat kepada semua dan diharapkan dapat disebarkan kepada semua murid, ibu bapa dan masyarakat. Untuk makluman,
Webinar ini bertujuan memberikan informasi serta maklumat bidang kerjaya kemahiran kepada murid-murid, khususnya murid-murid tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 yang bakal menamatkan alam persekolahan. Guru-guru dan ibu bapa untuk mengetahui dengan jelas peluang-peluang belajar dalam bidang TVET atau kemahiran yang disediakan oleh pihak EdTech. Sidang penonton dan peserta webinar yang dihormati sekalian, pendidikan dan kerjaya adalah dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dan saling memerlukan. Pada era ini, murid-murid bukan sekadar perlu belajar, malah harus mempunyai kelulusan dalam menjamin peluang kerjaya demi masa depan atau dalam bahasa yang mudah, senang untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keupayaan dan kemahiran masing-masing. Justru itu, murid-murid haruslah memanfaatkan beberapa peluang yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, terutama dalam bidang kemahiran yang diperlukan. Seiring dengan kemajuan dan pembangunan yang sedang pesat berlaku di sekeliling kita. Pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini pula telah menimbulkan peluang pelbagai isu dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Hal ini berlakunya kekangan dalam proses pelaksanaan pendidikan di seluruh dunia termasuk Malaysia. Saban hari kita mendengar keluhan guru, ibu bapa, malah murid sendiri kerana kececeran pelajar serta murid dalam proses PDP. Banyak faktor yang menyebabkan kececeran ini. Antaranya ialah kerana sistem pendidikan kita tidak sempat memberi fokus yang sama antara sekolah dan murid itu sendiri yang datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Pendidikan kini mendapat perhatian semua pihak. Pihak Kementerian Pendidikan bertemu lumus bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, malah sekolah bertujuan untuk merancang dan merangka pelbagai strategi, panduan, standard dan segala tindakan yang mampu dilaksanakan bagi memastikan pendidikan terus dapat dilaksanakan. Masyarakat demi masyarakat, perbincangan demi perbincangan, bingkil demi bingkil, dan webinar demi webinar dirancang dan dilaksanakan semata-mata ingin mencari jalan keluar yang terbaik bagi menangani segala isu, cabaran dan masalah dalam pendidikan. Dengan masalah ekonomi yang tidak stabil dalam era pandemik COVID ini, selain ramai murid-murid kececeran daripada proses PDP, ada di antara mereka sudah mula bekerja bagi menampung kehidupan keluarga dan juga kerana mereka sudah tidak minat belajar. Oleh itu diharapkan dengan adanya sesi webinar ini dapat memberi penerangan dan peluang kepada murid-murid, khususnya murid tingkatan 5 dan tingkatan 4 untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan peluang belajar dan kerjaya dalam pelbagai institusi latihan kemahiran, di mana jabatan ini diwujudkan untuk melahirkan tenaga mahir negara dari peringkat sijil latihan hinggalah ke diploma lanjutan dalam pelbagai bidang kursus kemahiran. Guru-guru dan ibu bapa pula bertanggungjawab menyediakan murid-murid menghadapi cabaran masa hadapan dengan bimbingan mereka memilih bidang kursus yang bersesuaian dengan minat dan kemahiran yang mereka ada. Pemilihan kursus yang tepat dapat memastikan murid-murid memaksimumkan kebolehan dan keupayaannya dan seterusnya melahirkan tenaga pekerja yang berdaya saing bagi menerai pembangunan negara, khususnya dalam sektor perindustrian di Malaysia. Sidang penonton dan peserta webinar yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada semua yang telah terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam menjayakan webinar ini. Tahniah diucapkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan webinar bicara kerjaya bidang kemahiran bersama EdTech pada petang ini, bersamaan 25 Mei 2022. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Kuswandi Bintayen, Pegawai PPD Pasir Gudang atas ucapan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Kini, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang penonton sekalian, tibalah saat-saat yang dinantikan, iaitu perkongsian daripada pihak Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech Batu Pahat Negeri Johor yang bakal dibawakan, yang bakal kita bawakan bersama-sama dengan antum semua yang berada di luar sana. Jadi, marilah sama-sama kita dengarkan daripada panel yang pertama dan juga panel yang kedua. Kita akan memberikan dia punya penyampaian sebentar saja lagi, makluman kepada semua kita. Program webinar pada petang ini dalam bentuk santai-santai. Maklumlah ya, sekarang ini dah pukul 3 petang, ya mungkin waktu orang baru balik kerja, murid-murid yang dengar pun baru balik sekolah ya. Yalah, semua dalam keadaan baru balik semua. Jadi kita faham dan maklum, mungkin kita yang bersemangat tu tetap bersemangat, takut yang tak bersemangat tu lena dibuai mimpi yang indah saat-saat bersama webinar kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, panel yang pertama kita pada hari ini iaitu teknologis Hajah Marina binti Syukur, penolong pengarah bahagian pengurusan pelajar dan juga latihan EdTech Batu Pahat Negeri Johor. Manakala panel kita yang kedua pula iaitu teknologis Dr. Nur Hisham bin Jalani, iaitu pegawai hubungan industri dari EdTech Batu Pahat Negeri Johor. Untuk itu, sebagai permulaannya, marilah sama-sama kita dengarkan, hayati dan serta kita take note apa yang bakal disampaikan oleh TS ataupun teknologis Hajah Marina binti Syukur. Untuk itu, pihak majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Cikgu Irwan Budiana yang berusaha Tuan Haji Kuswandi Bintayen, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang, yang dihormati pegawai-pegawai PPD, guru-guru, ibu bapa dan pastinya anak-anak murid tingkatan 4 dan 5 serta pelajar-pelajar lepasan SPM yang saya kasihi. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput EdTech Batu Pahat berkongsi maklumat berkenaan peluang belajar di ILJTM ataupun Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia, khususnya di EdTech Batu Pahat yang telah tamat kepada pelajar-pelajar yang telah tamat sesi persekolahan dan sedang mencari di manakah tempat untuk melanjutkan pelajaran. Okey, sebelum memulakan perkongsian kita pada pagi ini, petang ini, jadi saya kongsi sedikit latar belakang saya. Saya Marina binti Syukur, merupakan seorang pegawai latihan vokasional di bahagian pengurusan pelajar dan latihan EdTech Batu Pahat. Saya telah berkhidmat sebagai pegawai latihan vokasional selama 22 tahun, di mana 17 tahun saya berkhidmat di EdTech sebagai pengajar. Jadi EdTech yang saya pernah bekerja adalah di EdTech Alur Gajah Melaka dan juga EdTech Batu Pahat. Dan seterusnya telah berkhidmat 5 tahun di Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun SIAS ya. Jadi mungkin dalam slide ni adalah sedikit sebanyak maklumat yang saya boleh kongsikan kepada para pelajar untuk petang ini di mana kita nak lihatlah peluang-peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran yang disediakan oleh ILJTM. Jadi kita lihat kepada slide. Okey, slide yang pertama ni menunjukkan tentang TVET. Apa itu TVET? Selalunya TVET ni kita kaitkan dia dengan kemahiran. Jadi TVET ni bukan sahaja diperkatakan di Malaysia sahaja tapi diperkatakan di seluruh dunia. Jadi TVET datang daripada singkatan Technical and Vocational Education and Training. Ataupun dalam bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Jadi bila kita sebut tentang TVET, ia adalah satu bentuk pendidikan dan latihan yang berbentuk kemahiran bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan industri. Jadi di Malaysia, program TVET diakreditasikan oleh dua badan iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan juga MQA. TVET di Malaysia dipanggil sebagai Kerangka Kelaikan Malaysia menggariskan 8 tahap
Tapi yang berlaku di Institut Latihan Kemahiran, TVET menawarkan latihan bermula daripada tahap 1 sehingga tahap 5. Jadi apakah itu yang diwakili sebagai tahap, kita akan lihat kemudian lah ya. Di mana Sijil Kemahiran Malaysia SKM berada pada tahap 1 hingga 3 dan Diploma Kemahiran Malaysia berada di tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia berada di tahap 5. Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia diperkenalkan dia berbezalah dengan di universiti. Universiti dia lebih kepada akademik. Tetapi kalau kita sebut tentang Sijil Persijilan Kemahiran Malaysia ataupun SKM, ia diperkenalkan oleh melalui Majlis Latihan Kemahiran Vocational MLVK. Jadi MLVK ni telah ditukar kepada nama Jabatan Pembangunan Kemahiran setelah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan dikuatkuasakan bermula 1 September 2006. Jadi melalui Akta Kemahiran ini, ia menggalakkan melalui latihan kemahiran, pembangunan dan pembaikan keupayaan seseorang untuk kerjaya mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya lah. Jadi akta ni menggalakkan latihan melalui kemahiran yang nak disampaikan lah ya. Kemudian SPKM ni dia berkonsepkan kepada latihan berasaskan keterampilan, iaitu di mana 70% secara praktikal dan 30% secara teori menggunakan National Occupational Skill Standard ataupun NOS untuk mengukur keterampilan seseorang pelatih. Okey, berikut adalah deskripsi untuk mengikut tahap lah. Jadi sekiranya kita mengambil SKM tahap 1, SKM tahap 1 itu menunjukkan seseorang itu terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. Sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. Sebagai contoh, kita melihat bidang pekerjaan di McDonald. Kalau kita lihat kerja di McDonald, ada cashier di situ. Jadi cashier tu dia melakukan kerja-kerja yang lazim dan boleh dijangka. Jadi itu kita kenali sebagai tahap 1. Sehinggalah tahap 2, dia seseorang itu terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dari pelbagai konteks. Sebahagiannya tidak lazim dan perlu membuat keputusan. Untuk SKM tahap 3, ia bersamaan dengan penyeliaan ataupun supervisor. Jadi kalau kita bekerja di McDonald's sebagai contoh, ada penyelia di mana penyelia itu akan guide cashier, akan guide bahagian penyediaan makanan. Jadi kat situ seseorang pekerja itu terampil melakukan aktiviti kerja dalam pelbagai konteks dan kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dan memerlukan pekerja ini membuat sesuatu keputusan. Sekiranya tahap 4, dia dikenali sebagai DKM ataupun Diploma Kemahiran Malaysia, di mana seseorang pekerja itu terampil untuk melakukan pelbagai kerja teknikal dan profesional. Dan tahap 4 ni dikenali juga sebagai penyeliaan ataupun atas daripada supervisor ataupun pembantu jurutera. Sebagai contohlah kalau dalam bidang teknikal di mana seseorang yang memiliki DKM tahap 4 ini, mereka mempunyai tanggungjawab ataupun perlu membuat keputusan di samping perlu bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan juga boleh membuat pengagihan sumber-sumber. Begitu juga dengan tahap 5. Dia lebih kepada seseorang pekerja itu terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks dan juga bertanggungjawab untuk membuat satu keputusan yang besar lah dalam pekerjaan mereka. Okey, itu yang membezakan deskripsi antara tahap 1 sehingga tahap 5. Okey, kalau kita lihat kepada laluan TVET di Malaysia, kalau di bahagian akademik, kita ada tahap 1 sehingga tahap 8 di mana tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 merupakan sijil. Tahap 4 adalah diploma. Tahap yang kelima adalah diploma lanjutan untuk akademik, untuk bahagian akademik. Okey, tahap 6 dikenali sebagai ijazah. Tahap 7 adalah ijazah sarjana dan juga tahap 8 yang tertinggi adalah bahagian doktorat lah ataupun PhD.
Untuk laluan TVET sama jugalah, kita ada juga tahap 1 hingga tahap 8 tapi buat masa ni kita di bahagian JPK ataupun MLBK hanya menyediakan NOS daripada tahap 1 sehingga tahap 5 sahajalah ya. Jadi akan datang akan ada usahalah untuk melanjutkan kemahiran ni ke peringkat sehingga tahap 8 Okey, jadi kalau kita lihat laluan bahagian TVET ni masih sama jugalah seperti akademik di mana tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 merupakan sijil, tahap 4 adalah diploma, tahap 5 adalah advanced diploma dan pelajar lepasan TVET untuk tahap 5 juga boleh melanjutkan pelajaran ke bahagian akademik dalam bachelor degree ataupun ijazah sarjana muda pada tahap yang ke-6. Okey. Pelaksana TVET utama di Malaysia ni ada banyak lah antaranya pelbagai kementerian sebagai contoh Kementerian Sumber Manusia Jadi di Kementerian Sumber Manusia ni kita ada JMTI, ETEC, ALP dan SIAS Jadi selain daripada tu ada KPT, ada KPM, ada Kementerian Belia dan Sukan dan lain-lain lah. Jadi yang membezakan antara satu institut dengan institut yang lain ni adalah bidang dan juga lokasi. Jadi kalau kita di Johor ni yang terdekat adalah di ETEC Batu Pahat dan juga ada juga di Johor Bahru itu LP Pasir Gudang. Okey, jadi mengikut bidang lah, ada bidang yang tak ditawarkan di KBS tapi ada ditawarkan di ETEC Okey, seterusnya kita lihat kepada JTM Jadi JTM ni merupakan salah sebuah agensi ataupun institusi yang menawarkan latihan kemahiran Jadi JTM ni telah lama diwujudkan Jadi JTM ni datang daripada Perkataan Jabatan Tenaga Manusia. Jadi ditubuhkan pada 18 Mei 1969. Okey, dah lamalah. Jadi visi ni adalah untuk menjadikan organisasi peneraju Jadi JTM ni sebagai peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing Jadi kita nak melahirkan sumber manusia. Jadi bagaimana nak melahirkan sumber manusia tersebut? Iaitu menyediakan dan menjalankan program latihan pra-pekerjaan. Okey. Kami di JTM akan menyediakan latihan pra-pekerjaan di mana pelajar yang dilatih di institut apabila mereka keluar bekerja, mereka terus boleh melaksanakan kerja lah di mana industri tak perlu melatih mereka semula Dalam masa yang sama, JTM juga akan meningkatkan taraf kemahiran pekerja untuk sektor industri di mana pekerja yang sedang bekerja di industri, mereka boleh meningkatkan taraf kemahiran mereka yang lebih tinggi apabila mereka belajar di ETEC ataupun di Institut Latihan JTM. Okey, jadi ILJTM ni terdapat 23 buah institut latihan ILP Jadi di bawah JTM ni terdapat 23 ILP yang terdekat di Pasir Gudang adalah LP Pasir Gudang lah. Kemudian di Johor saja kita ada LP Pasir Gudang, LP Mersing, LP Tangkak dan juga ETEC Batu Pahat. Dan di bawah JTM ada 8 ETEC dan sebuah JMTI ataupun Institut Teknikal Jepun Malaysia yang berada di Pulau Pinang. Jadi kursus-kursus yang ditawarkan di ILJTM adalah kursus yang berbentuk teknikal semuanya yang berbentuk industri lah, kejuruteraan. Jadi di JTM ni dia tak ada kursus-kursus masakan, jahitan tu dia tak ada. Kami di JTM lebih memfokuskan kepada kursus teknikal ataupun kursus-kursus kejuruteraan. Mengikut pelbagai peringkat, antaranya sijil. Bila sebut sijil ni tahap 3 lah. Bila sebut diploma tahap 4 dan diploma lanjutan adalah tahap 5. Jadi kita di bahagian JTM ni nak support keperluan industri kat luar sana untuk membekalkan tenaga kerja mahir lah kepada industri. Okey, jadi inilah ringkasan dia tadi. Kita ada sebuah JMTI di Penang dan JMTI ni menawarkan kursus diploma teknologi lah dan juga diploma lanjutan teknologi kejuruteraan tahap 3 dan tahap 4. Tahap 4 dan tahap 5. Okey, di ETEC adanya kursus diploma teknologi lepasan SKM dan juga diploma teknologi lepasan SPM. Dan kita ada satu kursus sijil iaitu sijil minyak dan gas, teknologi minyak dan gas.
Manakala di ILP semua menawarkan kursus-kursus sijil lah untuk lepasan SPM. Jadi keseluruhan institut yang berada di bawah JTM adalah sebanyak 32 institut. Okey, jadi kalau kita lihat pada peta Malaysia ni meratalah adanya institut daripada utara, selatan, timur dan barat. Bahagian Borneo pun ada. Jadi di mana keseluruhan institut latihan Jabatan Tenaga Manusia ni menawarkan kapasiti sebanyak 22,200 tempat. Jadi ini adalah peluang yang baiklah. Peluang yang baik untuk pelajar ambil untuk melanjutkan kemahiran di ATAC ataupun ILP. Okey, jadi inilah kita ada pelbagai tempat pelbagai tempat, lokasi dan juga peringkat persijilan di mana menyediakan latihan yang banyaklah. Maksudnya dalam setahun tu kita sediakan tempat yang besar lah untuk para pelajar lepasan sekolah untuk masuk belajar ataupun melanjutkan latihan di latihan kemahiran di bawah ILJTM. Okey, itu sedikit tentang ILJTM. Sekarang kita fokus kepada Batu Pahat lah. Apa yang ada dekat Batu Pahat. Jadi tak semua kursus ada di Batu Pahat. Jadi kat sini saya terangkan sedikit lah. Okey, latar belakang ATAC Batu Pahat ni dia merupakan salah satu daripada 32 institusi yang di bawah ILJTM. Jadi di mana letaknya ATAC Batu Pahat ni? ATAC Batu Pahat ni dia terletak di Jalan Tanjung Labur, Mukim Minyak Beku, lebih kurang 8 km daripada Bandar Batu Pahat. Jadi tak ada, tempatnya tu orang kata mesra lah, dekat dengan Bandar Batu Pahat lah. Jadi pelajar kalau belajar di ATAC Batu Pahat ni tak tertekan sebab mereka boleh keluar outing dan ada banyak tempat-tempat yang menarik di Batu Pahat. Jadi ATAC Batu Pahat ni dia dah lama beroperasi lah semenjak tahun 2001 dan dimulakan dengan 103 orang pelajar dan bidang yang terdapat di ATAC ni sebanyak 6 bidang, 6 kursus sajalah dan ATAC Batu Pahat ni dah dirasmikan semenjak tahun 2003 jadi dah lamalah, lebih kurang berapa tahun, dalam 19 tahun, 18 tahun begitu jadi dah kukuh. Jadi objektif penubuhan ATAC ni memenuhi keperluan tenaga mahir dengan menyediakan latihan vokasional di peringkat diploma teknologi dan juga diploma lanjutan teknologi. Jadi masa sekarang yang kita ada adalah diploma teknologi sahaja. Diploma teknologi ni maksudnya dia lebih kepada diploma kemahiran lah. Bila kita sebut kemahiran, dia lebih kepada hands on. Dia lebih kepada latihan amali. Teorinya dalam 30%, amalinya adalah sebanyak 70%. Okey. Jadi pengkhususan bidang-bidang teknologi ni akan diterangkan kemudian. Apakah bidang yang terdapat di ATAC. Okey, anak-anak murid sekalian, kalau struktur di organisasi di ATAC ni dia berbeza daripada sekolah lah. Dengan sekolah kalau sekolah ada DG kan, guru, pengajar. Tetapi di ATAC skim pengajar tu dipanggil sebagai pegawai latihan vokasional. Jadi yang mengajar kamu nanti adalah pegawai latihan vokasional lah. Jadi pegawai latihan vokasional ni mereka ni kebanyakannya ada pengalaman bekerja di industri. Mereka pernah menjawat jawatan jurutera, mereka pernah menjawat jawatan juruteknik kanan di mana pengalaman-pengalaman mereka semasa di industri dibawa ke ATAC ni untuk mengajar ataupun untuk melatih pelajar-pelajar yang masuk belajar di ATAC. Jadi kami di ATAC ni memang dekatlah dengan industri. Jadi apa yang dipraktikan ke industri kami bawa ke ATAC dan kami sebarkan kepada para pelajar lah. Jadi skim yang terdapat di ATAC ni adalah pegawai latihan vokasional. Ada juga penolong pegawai latihan vokasional dan kita ada kaki tangan sokongan. Kami ada juga DG iaitu pengajar yang pengajar cikgu lah untuk mata pelajaran saja umum. Antaranya matematik, sains dan agama Islam. Okey, dan kita di sini juga ada seorang kaunselor lah di mana kaunselor ni dia akan guide bagi panduan kepada kita untuk belajar lah, untuk lebih untuk belajar dan juga untuk lihat masa depan kita yang masih akan datang, melihat potensi diri kita.
Okay, next. Persijilan dan kaedah latihan di ATAC ni ada dua lah, satu sijil dan juga ada diploma. Jadi untuk sijil, tempoh latihan adalah selama 2 tahun 3 bulan. Di mana pelajar yang tamat latihan sijil, mereka akan memperolehi SKM tahap 3 dari JPK dan juga sijil teknologi dari JTM. Okey, manakala pelajar yang membuat persijilan ataupun kaedah latihan secara diploma, lepasan SPM, tempoh latihan adalah selama 3 tahun. Tamat saja latihan, pelajar akan memperolehi DKM ataupun Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dan juga Diploma Teknologi dari Jabatan Tenaga Manusia. Jadi kalau kita lihat silibus latihan adalah berasaskan NOS. NOS ni di bawah JPK lah. Okey, dan pelaksanaan latihan adalah sebanyak 30 hingga 40% teori dan 60 hingga 70% praktikal. Jadi kebanyakan latihan di ATAC ni kamu ataupun anak-anak murid ni akan berada banyak di bengkel-bengkel. Kamu akan buat latihan amali berbanding daripada latihan teori, pembelajaran secara teori. Jadi kita lebih kepada hands on lah, membuat kerja. Kerja apa yang dilakukan di industri itulah kerja yang akan kamu belajar lah di ATAC ni. Okey, syarat untuk masuk ke ATAC ataupun ILJTM. Jadi untuk kamu lepasan SPM dan setaraf untuk sijil, kamu perlu menduduki SPM lah, yang paling penting ada SPM. Untuk sijil, memadai, boleh membaca, menulis dan mengira. Mudah kan? Kamu boleh baca, boleh tulis, boleh kira. Kamu boleh mengambil program sijil. Apa program dia? Saya akan terangkan kemudian. Jadi untuk diploma, yang penting perlu ada SPM, tapi syaratnya adalah lulus 4 subjek. Lulus saja. Okey, sebab kita nak buat latihan amali. Okey, jadi subjek-subjek tersebut adalah bahasa Melayu, sejarah, matematik atau matematik tambahan serta satu subjek yang lain. Jadi boleh semak lah kamu punya mana-mana pelajar lepasan SPM tu yang dah isi UPU, boleh semak sama ada layak ataupun tak. Saya mostly layak kan. Okay, layak untuk masuk ke ATAC. Okay, lepasan SKM ni dia adalah untuk lepasan daripada LP lah, daripada LP ataupun Giat Mara. Okey, untuk OKU ada juga syarat. Bukan tak boleh nak sambung belajar di ATAC. Untuk OKU boleh, tapi dengan limitation, adalah dia punya syarat-syaratnya di mana sekiranya kelainan upaya tu melibatkan pendengaran, penglihatan, fizikal, masalah pembelajaran dan pertuturan, semuanya dalam keadaan yang dinyatakan yang tertera di slide ni untuk dipertimbangkan. Jadi semuanya yang sederhana, yang tidak menjejaskan ataupun mengganggu latihan amali. Okey, kalau untuk sektor latihan, kalau kita lihat di ATAC ni, di ILJTM ni kebanyakannya memang semua kursus teknologi. Jadi ada berapa sektor? Ada 10 sektor. Antaranya teknologi kimpalan, teknologi pengangkutan, teknologi sivil, teknologi elektronik, teknologi penyelenggaraan elektrik, teknologi pengeluaran produk, teknologi pencetakan, teknologi ICT, teknologi kejuruteraan dan juga teknologi pembuatan. Yang ada di ATAC hanyalah terdapat 3 sahaja sektor, antaranya teknologi kimpalan, teknologi elektronik, teknologi ICT dan juga teknologi kejuruteraan untuk oil and gas. Okey, dan satu lagi tak silap saya pembuatan, pembuatan. Okey, kita lihat salah satu-satulah apakah sektor yang ada di ATAC Batu Pahat. Antaranya adalah sektor kimpalan. Jadi sektor kimpalan ni dia adalah di bawah kluster mekanikal. Jadi bidang yang ditawarkan adalah teknologi kimpalan bagi pemohon lepasan SPM. Jadi apa itu kimpalan ni? Kimpalan ni pelajar akan didedahkan secara teori dan praktikal terhadap proses kimpalan yang melibatkan keluli karbon, keluli tahan karat. Jadi dia banyak bermain dengan besi lah, dia mengimpal. Jadi ada gambar dekat sini sikit, kita nampaklah contoh kimpalan. Jadi kimpalan ni dia ada banyak teknik lah, antaranya semau, jimau, jitau, saw dan pelbagai lah.
Jadi pelajar selain daripada belajar tentang proses timpalan ni akan didedahkan dengan pelajaran yang berkaitan dengan jaminan kualiti, pemeriksaan, pengujian, itu dah peringkat yang tinggi lah, tahap 4. Pelajar juga dibekalkan dengan kemahiran aplikasi perisian komputer, dan di akhir latihan pelajar perlu melakukan projek tahun akhir dan mengikuti latihan industri selama 6 bulan, di mana latihan industri tu kita akan berada di alam pekerjaan yang sebenar lah. Jadi peluang kerjaya kebanyakannya yang terdapat di industri pembuatan dan pembinaan logam, loji pemasangan, mesin dan jentera. Selain itu boleh bekerja sebagai pembantu jurutera kimpalan, dan juga juruteknik dalam loji pemasangan. Itu adalah untuk kluster mekanikal dalam bidang teknologi kimpalan. Jadi ini adalah kluster ataupun bidang yang terdapat di ITEK Batu Pahat. Selain daripada itu adalah sektor perkhidmatan kejuruteraan. Ini adalah teknologi minyak dan gas. Ini untuk sijil. Sijil ni memandai dengan SPM dan 3M lah. Okey, jadi teknologi minyak dan gas ni dia merupakan persijilan, peringkat sijil, bukan diploma. Diploma akan adalah akan datang, tapi buat masa ni ada sijil saja. Jadi nama pun minyak dan gas, jadi pelajar berpeluang untuk bekerja di bidang minyak dan gas. Jadi bila sebut nama minyak dan gas ni mestilah kita belajar, kita belajar tentang minyak dan gas mampan. Mengintegrasikan konsep pembelajaran berdasarkan kompetensi di mana pelajar diberi pendedahan berkenaan penyelenggaraan peralatan, maintenance. Okey, maintenance tentang minyak dan gas, servis, kerja-kerja rigging dan sligging, melukis pipe, buat drawing, guna CAD, AutoCAD, gunakan komputer, okey. Dan di akhir pengajian pelajar juga perlu melaksanakan latihan industri di tempat kerja yang sebenar lah, untuk kita rasai pengalaman bekerja dalam bidang yang sebenar. Jadi peluang kerjaya tu nanti akan antaranya pelajar berpeluang untuk menjadi seorang juruteknik loji mekanikal dalam industri minyak dan gas, sebagai operator pemeriksaan, rigger dan lain-lain pekerjaan yang berkaitan lah. Okey, selain daripada tu kita ada di bawah kluster mekanikal kita ada sektor pembuatan, bidang teknologi pembuatan dan pemesinan. Jadi apa itu pembuatan pemesinan? Boleh lihat gambar kat situ lah, nampak pelajar tu dia gunakan mesin. Mesin tu digunakan untuk memotong besi-besi, mengendalikan mesin konvensional ataupun mesin CNC. Jadi sebelum kita nak kendalikan mesin tu kita kena pandai nak melukis drawing lah. Jadi drawing tu adalah menggunakan perisian CAD-CAM dan juga penghasilan jig dan fixture. Jadi semua jenis-jenis pekerjaan ni ada dalam industri dan memang menjadi demand lah daripada industri. Dia nakkan skill worker yang ada kemahiran seperti tertera di hadapan ni lah. Dan sehingga sekarang mungkin Dr. Hisham boleh terangkan nanti, memang kita banyak menerima panggilan daripada industri lah yang memerlukan pekerja-pekerja untuk diserapkan dalam syarikat mereka. Selain daripada itu, pelajar juga di bawah teknologi pembuatan pemesinan ni akan diberi pendedahan penggunaan mesin larik, mesin kisar, mesin cana, dalam bentuk konvensional ataupun CNC. Jadi selain daripada itu, pelajar juga diberi pendedahan penggunaan perisian CAD-CAM dan juga reka bentuk serta pembuatan jig and fixture. Okey, di akhir program pelajar akan dapat menguasai kemahiran menghasilkan CNC, jig fixture dan juga komponen-komponen yang berketepatan tinggi yang menggunakan mesin-mesin CNC dan perisian yang telah dipelajari lah. Jadi peluang kerjaya, pelajar boleh menjadi seorang penolong jurutera. Ini untuk diploma lah. Bila diploma memang boleh menjadi seorang penolong jurutera ataupun juruteknik pembuatan. Atau selain daripada itu boleh jadi mendapat peluang pekerjaan penolong jurutera, juruteknik programmer CNC, jurutera ataupun juruteknik mesin CNC. Boleh juga jadi penolong peralatan vokasional, boleh.
Kalau ada pengalaman kerja di industri, ambil pedagogi, boleh bekerja sebagai penolong pegawai data vocational di EdTech. Okay, jadi semua pembelajaran secara praktikal ni akan banyaklah diberi pendedahan semasa belajar di EdTech berbanding daripada teori. Okey, seterusnya adalah sektor elektronik. Elektronik ni kita boleh lihat gambar sikit kat dalam tu. Teknologi elektronik ni untuk lepasan SPM jugalah ya. Jadi kalau elektronik ni apakah pembelajaran dia ataupun kursus yang apakah modul yang kamu pelajari di EdTech. Jadi pelajar akan diberi pendedahan dalam bentuk pengetahuan dan kemahiran dalam bidang elektronik dan teknik kawalan. Okey, sebagai contoh kita lihat TV mesin basuh, bagaimana kita nak troubleshoot. Okey, dan sebagai contoh kita lihat mesin basuh tu dia macam mana dia boleh jadi mesin basuh yang automatik. Jadi itu adalah elektronik dan teknik kawalan. Okey, jadi selain daripada tu dalam bidang elektronik ni pelajar akan diberi pendedahan tentang membuat pengujian, analisa kerosakan, baik pulih peralatan elektronik lah. Sebagai contoh tadi lah yang saya sebut, saya sebut tentang televisyen, mesin basuh, kalau rosak kita boleh baik pulih. Dan kita juga boleh memberi pendedahan kepada pelajar untuk boleh buat pendawaian elektrik satu fasa serta menjalankan pengujian litar. Pelajar juga boleh menganalisa litar elektronik. Dia boleh buat analisa lah, dia boleh buat design. Design litar elektronik menggunakan PCB. Pelajar diberi pendedahan tentang PLC, sensor, sistem hidrolik dan pneumatik dan pelbagai lah. Kita akan beri pendedahan pelajar kepada pengaturcaraan sistem berasaskan microprocessor dan microcontroller. Jadi banyaklah yang akan kamu pelajari. Jadi antara peluang pekerjaan dalam bidang elektronik ni adalah sebagai teknologis dalam elektronik industri. Kamu juga boleh menjadi seorang R&D, Research and Development Technician, QA and QC Technician, Test Technician, Electronic Assembly Technician. Sekiranya kamu ada pengalaman industri, kamu juga boleh jadi pegawai data vocational di EdTech dan juga lain-lain pekerjaan yang berkaitan. Okey, seterusnya adalah bidang teknologi mekatronik. Bidang teknologi mekatronik ni dia adalah gabungan daripada mechanical dan juga elektronik. Kalau kita lihat robot-robot tu dia lebih kepada mekatronik. Di mana pelajar dalam bidang elektronik ni akan diberi pendedahan dan kemahiran melalui 3 disiplin utamalah iaitu mechanical, electrical dan elektronik. Dan juga kawalan atau cara. Ada programming lah kat sini di mana kamu boleh create robot. Okay. Dan kamu juga berupaya ataupun kamu juga diberi pendedahan tentang motor, sensor, mikro pengawal ataupun microcontroller, PLC, komponen pneumatik dan hidrolik. Semua tu akan diberi pendedahan lah kepada pelajar. Dan di akhir program pelajar akan dapat menguasai kemahiran tersebut, dapat memasang atau cara dan menyegara sistem otomasi, automatik. Benda yang automatik tu kita sebut sebagai otomasi lah. Yang berasaskan PLC dan industri robotik yang mana ada kawalan, ada sistem kawalan. Jadi peluang kerjaya tu banyaklah di industri antaranya sebagai penolong jurutera sistem mekatronik, penolong jurutera penyelenggaraan, pengatur cara sistem otomasi, juruteknik pembuatan dan sebagainya lah. Ada banyak peluang di luar sana yang kamu boleh ceburi. Dan yang terakhir adalah di bawah kluster sektor ICT iaitu teknologi komputer rangkaian untuk lepasan SPM, di mana diwujudkan kursus ni adalah untuk memberi tumpuan kepada teori dan praktikal terutamanya praktikal dalam pengurusan teknologi komputer rangkaian. Jadi kita lihat sekarang ni pun banyak yang gunakan online kan. Jadi itu semua berkait dengan ICT lah, cloud semua tu networking, wireless. Jadi pelajar ni akan diberikan pendedahan seperti mengkonfigurasi, mereka bentuk, mengimplementasi, menyelengara sistem rangkaian berserta dengan kawalan keselamatan, cyber security dan juga pengurusan rangkaian lah, network management. Dan satu kelebihan di EdTech Batu Pahat ni untuk bidang teknologi komputer, kita ada satu program Cisco lah
iaitu Professional Certificate sebagai nilai tambah kepada pelajar untuk bersaing di pasaran kerja. Jadi peluang pekerjaan dalam bidang ICT ni antaranya adalah Network Administrator, Networking Technician, Assistant Network Engineer, IT Administration, IT Technician dan lain-lain pekerjaan yang berkaitan. Jadi di ITEC Batu Pahat terdapat dua jabatan lah, iaitu jabatan mekanikal dan juga jabatan elektrikal di mana jabatan mekanikal terdiri daripada sijil, minyak dan gas mekanikal, diploma teknologi pembuatan pemesinan dan juga diploma teknologi kimpalan. Di bawah jabatan elektrikal terdapat 3 bidang ataupun kursus, iaitu diploma teknologi mekatronik, diploma teknologi elektronik dan juga diploma teknologi komputer rangkaian. Maaf. Okey, dan kita tahu apa kemudahan yang terdapat di EdTech ni Jadi bila kita sediakan latihan, kita datangkan sekali dengan kemudahan antaranya keuangan. Jadi untuk yuran pengajian di peringkat sijil adalah percuma di mana kalau diploma perlu ada yuran tak percuma lah maksudnya, tapi disediakan kemudahan tabung pembangunan kemahiran PTPK. Di bawah sijil ni pelajar akan mendapat allowance RM100 setiap bulan dan RM300 semasa latihan industri Dan untuk diploma pun kamu akan dapat allowance sara hidup lah sebanyak RM400 sebulan melalui pinjaman PTPK. Okey. Dan lain facilities adalah asrama Jadi semua pelajar wajib duduk di asrama lah Dan kita sediakan capaian internet, dewan makan, ada sajian 4 kali sehari disediakan secara percuma ada perpustakaan, surau dan juga boleh beriadah pada waktu petang Jadi kita ada aktiviti indoor dan outdoor lah Ada pelbagai padang dan dewan sukan yang disediakan Okey, kita lihat secara terperinci untuk kadar yuran latihan sijil ni, pengajian sel sijil ni adalah subsidi kerajaan lah Asrama juga subsidi kerajaan. Pendaftaran ni adalah kena bayar sedikit lah, lebih kurang dalam RM650 untuk untuk bayaran kurikulum, aktiviti pelajar, bayaran jaket, t-shirt Makanan adalah percuma untuk pelajar yang tinggal di asrama dan allowance untuk sijil adalah RM100 sebulan dan RM300 sebulan untuk latihan industri lah. Latihan industri selama 3 bulan untuk sijil. Okey. Perincian untuk program diploma. Pengajian latihan adalah pelajar apabila membuat pinjaman PTPK ni, pelajar akan mendapat mendapat bantuan keuangan lah, bantuan keuangan daripada PTPK, di mana bantuan keuangan itu pelajar perlu membayar sebanyak RM1,500 satu semester lah melalui pinjaman PTPK Asrama adalah sebanyak RM616 ataupun RM308 per semester. Maksudnya kalau kita gunakan PTPK ni dalam satu semester kita perlu bayar yuran sebanyak RM1,808. Jadi kalau kamu buat pinjaman PTPK ni ada jugalah disertakan dengan allowance sara hidup sebanyak RM400 Okey, kemudian ada yuran pendaftaran untuk aktiviti pelajar dan juga bayaran jaket. Makanan adalah percuma yang tinggal di asrama sahaja. Jadi kaedah untuk diploma ni kita boleh buat secara tunai ataupun PTPK lah. PTPK ni kalau dekat akademik dikenali sebagai PTPN tapi kalau dekat kembayaran dipanggil sebagai PTPK Tapi badan yang berlainan lah Okey, selain daripada PTPK tu kita ada juga boleh menggunakan KWSP ibu bapa lah ataupun gunakan Baitumal gunakan Perkeso ataupun pinjaman boleh ubah daripada Yayasan Bank Rakyat dan JPA JPA ni kita boleh refer pada laman web JPA lah untuk full beasiswa di bawah bidang kemahiran ni kena lihat dekat website JPA Okey, setelah tamat pengajian untuk persijilan kamu akan memperolehi sijil teknologi lah sijil teknologi di bawah JTM dan juga sijil teknologi ni JTM lah. Okey, dan sekiranya kamu buat diploma, kamu mengambil bidang diploma, kamu akan mendapat diploma teknologi dari JTM. Okey, jadi apabila kamu tamat belajar di EdTech ni, kamu akan dapat 2 sijil lah. Satu sijil teknologi dan juga satu lagi sijil kemahiran Malaysia. Ada 2 sijil. Sijil teknologi tu adalah sijil dari JTM. Dan sijil kemahiran Malaysia ni daripada JPK. Okey.
Lain-lain persijilan, sama juga sekiranya kamu ambil diploma, kamu akan dapat 2 diploma, satu diploma teknologi daripada JTM, dan juga satu lagi diploma, iaitu diploma kembaran Malaysia lah daripada JPK. Okey, lain-lain persijilan, kita ada persijilan profesional daripada Cisco untuk kos IT dan juga untuk kos kimpalan kita ada Siswip. Kalau saya tak silap Siswip. Okey, ini adalah syaratan alih kemasukan ke EdTech. Untuk lepasan SPM, kamu akan berada di EdTech dari semester 1 hingga semester 6. Di mana semester 1 sehingga semester 5 tu kamu berada di institut dan semester yang terakhir, semester 6 kamu berada di industri lah untuk menjalankan latihan industri. Jadi kamu akan mengambil pengalaman bekerja di industri yang sebenar lah. Kalau untuk lepasan SKM, kalau ada lepasan Gap Mara dalam kita punya webinar ni, kamu pun boleh juga memohon ke EdTech dan kamu akan berada di SEM 4 dan SEM 6 di EdTech. Kamu akan berada 3 SEM lah untuk lepasan SKM. Kalau untuk lepasan SPM, kamu akan berada di EdTech selama 6 semester. Okay. Jadi jangan risaulah di EdTech ni kita telah mendapat pengiktirafan ISO lah iaitu pengurusan pemberian perkhidmatan latihan kemahiran teknikal mulai 17 Ogos 2007 dan sehinggalah sekarang kita ada persijilan daripada ISO di mana kualiti yang dilaksanakan di EdTech ni tak boleh dipertikaikan lah memang mengikut apa yang disarankan oleh ISO dan kita juga mendapat pengiktirafan daripada JPK itu sendirilah di mana JPK telah mentauliahkan persijilan SKM dan DKM bagi 6 kursus yang dijalankan di EdTech Batu Pahat. Okey, untuk pelajar lepasan SPM, kita ada aktiviti co-curriculum lah. Jadi kurikulum ni dijalankan dalam waktu latihan lah selama 2 jam, kebiasaannya pada petang hari Khamis. Jadi antara co-curriculum yang terdapat di EdTech Batu Pahat antaranya lah JPA 3 dan juga PBSM. Selain daripada itu kita ada Kompang lah Kompang. Jadi untuk subjek co-curriculum ni adalah wajib lah untuk lepasan SPM bagi program sijil dan juga program diploma. Okey, setelah tamat diploma ataupun sijil di EdTech ni, kamu ada 2 pilihan lah, sama ada kamu nak bekerja di industri ataupun kamu boleh meningkatkan ke peringkat lebih tinggi macam saya tunjuk tadi, dia punya laluan tadi daripada tahap 4 tu kamu boleh pergi ke MTON. Kamu boleh pergi ke akademik untuk tahap 6 maksudnya kamu boleh sambung peringkat ijazah sarjana muda di MTON. MTON tu contohnya UTHM, UTM UniKL dan Unimai. Jadi bezanya di EdTech ni kita lebih kepada hands on. Kita lebih fokus kepada praktikal berbanding dengan teori. Okey, kita akan ada satu pengambilan baru yang terdekat ni adalah pada sesi 2 2022 lah. Okey, jadi untuk lepasan SPM ada 3 bidang. Ada 3 bidang antaranya adalah teknologi komputer, teknologi kimpalan untuk lepasan SPM, teknologi pemesinan untuk lepasan SPM, teknologi mekatronik dan juga sijil oil and gas. Ada 3 bidang iaitu teknologi pemesinan, teknologi mekatronik dan juga sijil oil and gas. Jadi pelajar boleh melayari laman web lah mana-mana pelajar yang dah mendaftar di UPU boleh update result bila result dah keluar nanti, ataupun pelajar yang akan datang yang bakal yang rasa macam nak masuk EdTech, nak sambung belajar, boleh mohon pada masa akan datang. Tapi untuk bulan sesi pengambilan sesi 2 pada bulan Ogos ni tak silap saya UPU dah tutup kan. Jadi mana yang terlepas UPU tu kita ada intake secara dalaman dan boleh scan QR code untuk lepasan SPM untuk mohon ke EdTech. Jangan risau bila kata ada yang nak ambil teknologi elektronik, komputer, kimpalan tu, kita akan tawarkan juga lepasan SPM pada masa-masa akan datang. Kita buat alternate lah, maksudnya ada yang kita bagi kota untuk lepasan SKM dan ada yang kita bagi kota untuk lepasan SPM dan tempat adalah terhad. Jadi kalau rasa berminat boleh scan QR code untuk lepasan SPM yang mana belum daftar dalam UPU, kita ada intake secara dalaman, boleh scan dan boleh isi borang tersebut lah.
Okey, jadi ni adalah QR code lepasan SPM. Boleh isi, boleh scan. Okey, selain daripada tu, kalau macam adik-adik yang tengah belajar ni kan, mungkin SPM lambat lagi kan, kalau akan datang nak sambung belajar di EdTech, bolehlah melayari laman web JTM ataupun laman web EdTech. Kalau dekat EdTech kita boleh lihat kat sini lah. Kamu boleh pergi ke YouTube EdTech, boleh pergi ke Twitter EdTech, Facebook EdTech dan juga laman web EdTech laman web EdTech lah, iaitu www.edtechdp.gov.my. Ataupun kamu boleh pergi ke JTM punya website JTM, iaitu jtm.gov.my. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi pengarah latihan pengarah di EdTech di nombor telefon yang tertera, dan juga boleh menghubungi di ibu pejabat kami lah di Putrajaya. Okey, ni adalah aktiviti pelajar yang terdapat di EdTech. Banyaklah kita buat aktiviti pelajar, antaranya malam kebudayaan, kita ada sukan dan kita ada CSR lah. Ni adalah sedikit gambar. Okey, ni adalah aktiviti latihan teori di mana pelajar berada dalam kelas. Dalam kelas mengikuti pembelajaran secara teori 30% saja atau 30 hingga 40%. Mostly kita akan banyak kepada aktiviti latihan amali. Jadi latihan amali ni kita akan buat analisa, buat pemasangan, buat pengujian. Jadi daripada step yang awal sehingga step yang besar, step awal sehingga step yang terakhir akan diajar oleh pengajar mengikut bidang masing-masing lah. Jadi kebanyakan masa di EdTech ni berada di bengkel. Dan latihan dijalankan secara hands-on. Hands-on. Dan untuk pelajar diploma, peringkat diploma, di akhir semester tu kamu perlu membuat satu projek. Jadi kamu akan mengaplikasikan semua teori dan amali. Amali lah yang paling banyak kan. Jadi amali tu kamu akan kamu akan implementkan lah dalam bentuk projek. Okay, kat situ, dan projek ini akan dinilai oleh industri. Projek akan dinilai oleh orang industri dan juga akan dinilai oleh wakil dari JPK ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, ni adalah aktiviti kurikulum. Okey, dan kita ada aktiviti sukan dan riadah pada waktu petang. Banyak fasiliti yang disediakan untuk kamu beriadah. Okey, waktu malam kita ada program aktiviti pembangunan Ihsaniah lah, di mana kamu perlu menghadiri majlis ilmu waktu malam dan juga bacaan Yasin. Okay, dan kita ada aktiviti CSR lah, kita bantu penduduk sekeliling ataupun sekolah-sekolah yang memerlukan. Jadi kat sini pelajar yang berkait dengan bidang, contoh kamu ambil bidang elektronik, mungkin kamu boleh bantu bantu penduduk-penduduk ataupun sekolah untuk membaiki peralatan elektronik yang rosak lah. Itu salah satu contoh CSR yang dilaksanakan oleh EdTech. Jadi kita ada bagi sumbangan, ilmu yang kita dapat tu kita menyumbang kepada masyarakat. Okey, mana-mana pelajar yang berpotensi yang kita gilap mereka punya skill tu, mereka punya amali tu, kemahiran tu kita gilap, dan kita mana pelajar yang ada potensi tu kita akan angkat dia ke peringkat kita bawa kepada pertandingan World Skill lah. World Skill ni di bawah JPK. Jadi kalau lihat sejarah memang ramailah pelajar-pelajar di IRJTM yang layak untuk memasuki pertandingan World Skill. Okay. Selain World Skill, dan kita ada peringkat ASEAN. Mula peringkat kebangsaan, mana yang melepasi tahap akan dibawa ke peringkat ASEAN, dan boleh bawa sampai ke peringkat dunia lah, sampai ke peringkat World Skill. Jadi memang ada sejarah lah di JTM ni, pelajar-pelajar kita yang memang kemahirannya diiktiraf sehingga peringkat dunia. Okey, dan EdTech ni juga kami kat sini menggalakkan pertandingan inovasi lah. Jadi projek-projek yang dilaksanakan oleh pelajar tahun akhir tu akan dibawa ke pertandingan inovasi. Jadi kalau ikut sejarah yang sebelum-sebelum ni, banyaklah anugerah yang telah diterima oleh EdTech untuk Berhad lah dalam memenangi anugerah inovasi lah. Jadi banyak kita pun aktif terlibat dengan pertandingan inovasi untuk kita mencukil bakat pelajar-pelajar yang sedia ada lah. Okey. Mencukil bakat dan mendapatkan bakat yang sedia ada dalam diri pelajar tu.
Okey, untuk maklumat lanjut, sekiranya pelajar ingin melanjutkan pengajian ataupun latihan, kita kalau kat EdTech ni kita lebih kepada latihan, kita sebut latihan kemahiran, boleh melayari laman web jtm.gov.my lah. Okey, ni gambar ketua pengarah kami. Okey, ataupun boleh melayari laman web Facebook, laman web Facebook JTM KSM, JTM KSM, ataupun EdTech Batu Pahat pun ada Facebooknya yang saya tunjukkan sebelum ni. Dan boleh pergi pada Twitter dan seterusnya Instagram. Dan itu sajalah perkongsian saya pada petang ini. Okey, jadi saya serahkan kembali kepada tuan moderator kita. Ya. Halo, tes. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih pihak majlis mengucapkan kepada PS Hajah Marina binti Syukur, penolong pengarah bahagian pengurusan pelajar dan juga latihan EdTech Batu Pahat. Untuk itu, tak kenal maka tak cinta. Tadi kita dah berkenalan. Mudah-mudahan akan timbul rasa cinta dan sayang serta keinginan untuk kita melanjutkan, khususnya bagi pelajar-pelajar yang mendengar webinar kita pada petang ini untuk menyertai Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat di negeri Johor. Untuk itu, kita beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu TS Dr. Nur Hisham bin Jalani, Pegawai Hubungan Industri EdTech Batu Pahat. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, nampak tak slide saya ni? Okey, terima kasih Tuan Moderator, Cikgu Budi. Yang berbahagia Tuan Najib Kuswandi bin Tain, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Tuan Muhammad Alfian Haris bin Omar, YDP Majlis Guru Kaunseling dan Kebangsaan Pasir Gudang. Yang dihormati Tuan Muhammad Fauzi bin Mat Hamzah, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Permas Jaya 2. Guru-guru, ibu bapa, sidang penonton dan pastinya anak-anak lepasan SPM, anak-anak murid di tingkatan 4 dan anak-anak murid di tingkatan 5 yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, mohon maaf, slide doktor tak keluar lagi. Oh, tak keluar lagi ya? Ya. Okay, kalau boleh doktor sharekan share screen. Okay, share screen. Alright, nampak tak? Nampak. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Nampaknya Puan Hajah Marina dah terangkan mungkin banyak, bukan sedikit tapi banyak berkaitan dengan program kemahiran Malaysia dan juga kursus-kursus yang ditawarkan di EdTech Batu Pahat. Jadi saya akan tambah sedikitlah berkaitan dengan apakah yang berlaku selepas anak-anak semua tamat pengajian di EdTech Batu Pahat. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Nur Hisham bin Jalani, Pegawai Hubungan Industri di EdTech Batu Pahat. Mula bekerja di EdTech Batu Pahat sebagai pegawai latihan operasional pada tahun 2003. Sebelum tu saya bekerja di Panasonic AVC Network di Pasir Gudang selama 5 tahun dan juga saya bekerja sebagai juruteknik di CMK Malaysia juga di Pasir Gudang selama setahun. Jadi alhamdulillah saya rasa pengalaman yang saya ada bersama industri itu membantu saya dalam tugasan saya sebagai seorang pengajar dan juga sebagai pegawai hubungan industri. So, petang ini topik yang diberi adalah bicara kejayaan bidang kemahiran
So bila kita bercakap tentang bidang kemahiran, dia tidak lari dengan istilah yang popular sekarang ini, iaitu TVET. So tadi Puan Haji Marina pun telah menerangkan sedikit berkaitan dengan TVET. Saya ulang sekali lagi, TVET adalah singkatan bagi pendidikan latihan teknikal dan vocational, di mana TVET ini mempunyai proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama adalah terhadap amalan industri. So maksudnya di sini tujuan TVET ni adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Kompeten ni adalah pekerja yang cekap dan pekerja yang mahir dalam bidang-bidang tertentu. So ini adalah TVET. Jadi saya pergi laju sikit sebab masa pun mencemburui kita. Sebut sedikit berkaitan dengan TVET di Jabatan Tenaga Manusia. Sebenarnya TVET di Jabatan Tenaga Manusia ni telah bermula sejak lama lagi, iaitu bermula pada tahun 1967. Pada ketika itu jabatan dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat dan fungsinya selain daripada melatih tenaga mahir untuk pasaran industri tempatan, ia juga mengumpul maklumat buruh dan juga menempatkan pencari kerja dengan pekerjaan di sektor swasta. So itu pada ketika itulah 1967 dikenali sebagai Jabatan Tenaga Rakyat. Pada tahun 2000 ditukar kepada Jabatan Tenaga Manusia dengan memfokuskan kepada aktiviti program latihan kemahiran saja. So kerja-kerja berkaitan dengan buruh dan pencarian kerja sekarang diambil alih oleh jabatan lain. Saya rasa Jabatan Tenaga Kerja. Manakala untuk program latihan kemahiran difokuskan kepada Jabatan Tenaga Manusia. So itulah sejarah panjang TVET di Jabatan Tenaga Manusia. Okey. Seterusnya bila kita merujuk kepada takrifan dan definisi TVET itu tadi, kita dapat lihat di sini misi, visi dan objektif Jabatan Tenaga Manusia adalah untuk membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing, yang mana tenaga kerja ini digunakan untuk memenuhi keperluan di sektor industri. So itu adalah misi dan visi Jabatan Tenaga Manusia. Anak-anak sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan, tadi Haji Marina pun ada menceritakan sedikit berkaitan dengan program-program yang dijalankan di ITB Batu Pahat. Ingin saya ulangi sekali lagi, kami menjalankan 6 program sepenuh masa di ITB Batu Pahat, di mana 5 program adalah di peringkat Diploma Teknologi tahap 4, manakala 1 program di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. So untuk Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4, program yang ditawarkan adalah Diploma Teknologi Komputer Rangkaian, Diploma Teknologi Elektronik, Diploma Teknologi Mekatronik, Diploma Teknologi Kimpalan, Diploma Teknologi Pembuatan. Manakala untuk sijil, program yang ditawarkan adalah Teknologi Minyak dan Gas. Okey. Memang kita akan pergi cepat sikit hari ini. Okey. Berikut adalah tempoh latihan yang dijalankan untuk program sepenuh masa tadi. Di sini kalau kita lihat dalam jadual yang saya kongsikan, untuk program Diploma Teknologi tahap 4, tempoh latihan adalah selama 3 tahun, di mana ia mengambil masa untuk 1 semester sebanyak 6 bulan. So contohnya Diploma Teknologi Komputer Rangkaian tahap 4, semester 1 hingga semester 5, pelajar akan berada di institut untuk latihan, manakala pada semester yang terakhir iaitu semester 6, pelajar akan ke industri untuk menjalani latihan industri lah. Bagi program Sijil Teknologi Minyak dan Gas,
Tempoh latihan adalah selama 2 tahun 3 bulan, di mana 2 tahun berada di institut, iaitu selama 4 semester. Manakala 3 bulan pelajar akan dihantar ke industri untuk menjalani latihan industri. Komposisi latihan di ETEK Batu Pahat untuk program tahap 3 sejarah teknologi seperti yang diberitahu oleh Hajar Marina tadi, komposisi amali adalah mengambil sebanyak 70%, manakala komposisi teori adalah 30%. So untuk tahap 3, amali adalah 70%, manakala teori adalah 30%. Manakala untuk program diploma teknologi tahap 4, amali adalah sebanyak 60%, manakala komposisi bagi teori adalah sebanyak 40%. So itu adalah komposisi latihan bagi program sejarah teknologi dan juga bagi program diploma teknologi. Untuk aktiviti latihan teori yang dijalankan di institut, latihan berbentuk maksudnya aktiviti latihan teori itu berbentuk kuliah, berbentuk seminar, sama ada dalam dewan kuliah ataupun dalam bilik kuliah, ataupun pelajar juga diberi peluang untuk berbincang sesama mereka dalam kumpulan, membuat tutorial sesama mereka bagi mengukuhkan pengetahuan teori mereka lah. Manakala untuk aktiviti latihan amali, pelajar akan dilatih di dalam makmal dan bengkel-bengkel yang berkaitan, seperti yang kita lihat dalam gambar ni. So petang ni saya banyak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, dengan anak-anak, dengan gambar yang berlaku, apa yang berlaku di ETEK Batu Pahat lah. So contohnya yang tadi ni adalah gambar latihan di program komputer rangkaian. Yang ini adalah gambar latihan di program diploma mekatronik. Yang ini di pemesinan dan yang ini adalah di mekatronik juga. So untuk yang gambar ini kita lihat latihan juga dibuat di bengkel dan di makmal. Yang ini adalah pelajar menjalani latihan dalam bentuk bagi subjek hidrolik. Dan yang ini pelajar diberi latihan berkaitan dengan bidang kimpalan. So untuk aktiviti latihan amali biasanya dia akan dijalankan di bengkel dan di makmal. Okey, pada semester keempat dan semester kelima, pelajar diploma diwajibkan untuk menyelesaikan projek tahun akhir. Kebiasaannya pelajar dibahagikan dalam kumpulan, di mana setiap kumpulan terdiri maksimum seramai 3 orang, dan mereka perlu menyiapkan projek tahun akhir dan mereka akan dinilai oleh pegawai-pegawai daripada industri dan juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. So komponen projek tahun akhir ini adalah komponen yang wajib pelajar ambil dan pelajar mesti lulus supaya tahap kompetensi mereka diyakini di peringkat industri kelak lah. Okey. So pelajar yang tamat dengan jayanya di ETEK Batu Pahat akan memperolehi persijilan utama dan juga persijilan tambahan di sini. So semua pelajar yang mengambil Diploma Kemahiran Malaysia akan memperolehi Diploma Kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan mereka juga akan mendapat satu lagi diploma, iaitu Diploma Teknologi Industri bagi
program diploma teknologi, ataupun mereka akan mendapat diploma teknologi kejuruteraan bagi pelajar yang mengambil program diploma teknologi kejuruteraan. So seperti yang diberitahu tadi, setiap pelajar di ITEC Batu Pahat akan memperolehi sekurang-kurangnya 2 sijil, iaitu pertama sijil Kemahiran Malaysia dan yang kedua adalah sama ada satu adalah diploma Kemahiran Malaysia dan satu lagi adalah sama ada diploma teknologi industri ataupun diploma teknologi kejuruteraan. Tambahan pula, pelajar-pelajar yang mengambil kursus profesional, mereka juga akan dipersijilkan dengan kursus-kursus ataupun sijil profesional. Contohnya pelajar komputer rangkaian, mereka boleh mendapatkan sijil profesional dalam bidang CCNA yang dipersijilkan oleh Cisco. Pelajar-pelajar di bidang simpalan, mereka boleh mendapat persijilan tambahan daripada Siswip. Manakala pelajar-pelajar dalam bidang minyak dan gas, mereka boleh mendapat persijilan berkaitan dengan OJSP daripada NIOSH. So ini adalah sijil-sijil tambahan yang diperlukan oleh pelajar untuk mereka bersedia semasa bekerja nanti. Selain daripada itu, sijil Kemahiran Malaysia dan juga diploma Kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran ini juga telah disenaraikan di dalam sistem pengiktirafan kelayakan perkhidmatan awam. So ini bermaksud kelayakan ini diiktiraf oleh kerajaan bagi tujuan melantikkan ke dalam perkhidmatan awam disesuaikan mengikut skim perkhidmatan. Maksudnya sekarang ni pelajar-pelajar yang tamat, graduan-graduan yang tamat, mereka juga ada peluang untuk bekerja dengan sektor awam. So mereka berpeluang untuk bekerja dalam sektor awam dan kelayakan ini diiktiraf oleh kerajaan. So tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian boleh melihat pengiktirafan kelayakan ini di dalam laman web MQA lah. So seterusnya berkaitan dengan produk yang dikeluarkan oleh ALJTM. So bagi memastikan produk yang dikeluarkan ini mendapat pasaran di industri, pihak JTM semestinya perlu ada kerjasama yang erat dengan pihak industri. So untuk tahun 2021, berapa kerjasama telah dibuat dengan pihak industri? Antaranya kita telah menandatangani sebanyak 39 MOU, ada 114 smart partnership, ada 36 training camp production dan 2,136 yang membawa sebanyak 91% kerjasama dengan pihak industri berkaitan dengan penempatan latihan industri pelajar. So kerjasama ini sangat penting supaya kita dapat menempatkan pelajar industri dan seterusnya kita boleh meningkatkan kadar kebolehkerjaan pelajar di industri lah. So di sebelah sini ada beberapa syarikat yang bekerjasama dengan ALJTM. Ada syarikat-syarikat yang besar, ada syarikat kecil. Jadi semua syarikat ini sedia dan bekerjasama dengan ALJTM lah dalam meningkatkan ataupun memastikan produk ALJTM ini diterima di pasaran. So komponen yang penting dalam program TVET ni adalah latihan di industri. So sebab tu berapa lawatan-lawatan di industri sering dilakukan. Di mana di sini kalau kita lihat gambar ni, saya bersama rakan lain telah menjalankan lawatan latihan industri di syarikat-syarikat yang berkaitan, di mana kita
ingin mendapatkan maklum balas daripada syarikat, apakah keperluan mereka, apakah kemahiran yang mereka perlukan terhadap pelajar-pelajar kita, dan bagaimana kita boleh membantu mereka dalam memenuhi keperluan tenaga kerja di syarikat mereka. So ini adalah beberapa syarikat yang telah dilawat. Ini adalah syarikat di Pasir Gudang ni saya ni. So ini MMHE, yang tadi adalah di Panasonic. Dan ini di Tanjung Lansat dan seterusnya lah. So untuk pelajar-pelajar di Pasir Gudang, anda tentunya sangat beruntung kerana anda dikelilingi oleh syarikat ataupun industri. Jadi bilakah anda semua tamat belajar di EdTech ataupun di ILJTM lain, pastinya kerja-kerja di sana akan menantilah. So ini di Shimano Kananas juga kita ada kerjasama yang baik. Mereka juga memerlukan pekerja-pekerja daripada graduan EdTech Batu Pahat. Selain itu, kita juga ada kerjasama dengan syarikat-syarikat seperti Celestica Elektronik. So untuk makluman, pada semester lepas ramai 11 orang pelajar kita telah diterima sebagai pekerja, diterima untuk menjalani latihan industri dan ditawarkan gaji sebanyak 1,800 sebulan bersama dengan faedah-faedah lain lah. So mereka ini ditawarkan juga dengan latihan dan khusus di Amerika Syarikat seawal bulan Jun 2022. So maksudnya bulan depan mereka insya-Allah akan dihantar ke Amerika Syarikat untuk menjalani latihan di sana. Begitu juga dengan Fujitsu Component. Ini adalah syarikat di Pahit Raja. Mereka juga memerlukan pekerja-pekerja yang kompeten. So mereka datang ke EdTech Batu Pahat untuk mencari graduan-graduan yang boleh diserapkan di syarikat mereka. Mereka juga mencari pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan industri pada semester hadapan, dan mereka akan menawarkan allowance kurang-kurangnya RM1,200 sebulan, dan pelajar ini akan diserapkan terus sebagai pekerja setelah tamat latihan nanti. So dalam masa 6 bulan mereka diberi allowance RM1,200, dan bila tamat latihan pelajar itu akan terus diserapkan sebagai pekerja tetap mereka. Sama juga dengan kerjasama dengan Harta Packaging Industri. Minggu lepas kita telah menjalankan sesi taklimat kerjaya dan juga sesi temuduga. So seramai 17 orang pelajar kita telah diterima sebagai intern, sebagai pelatih di Harta Packaging dengan allowance sebanyak RM1,000 sebulan, dan mereka akan diserapkan masuk dalam tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan mengikut prestasi. So di sini kalau kita lihat permintaan daripada industri sangat tinggi terhadap pelajar-pelajar daripada EdTech Batu Pahat. Satu lagi syarikat adalah Simmatic Senyap Berhad. So mereka juga telah menjalankan sesi temuduga dan sesi taklimat kerjaya. Seramai 27 orang pelajar telah diterima masuk, dan mereka juga ditawarkan dengan gaji dan allowance yang lumayan. Kami juga ada kerjasama dengan ST Microelectronic di Muar, Johor. Di sini pelajar-pelajar ditawarkan dengan jawatan juruteknik, dan mereka akan ditempatkan di departmen-departmen yang berkaitan dengan kejuruteraan,
kerana mereka ingin menggantikan mesin-mesin ataupun equipment-equipment yang berada di sana untuk dioperasikan secara automation. Maksudnya mereka mengurangkan tenaga kerja dan menggantikan sistem secara automatik dan dikendalikan oleh orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang mahir dalam bidang tersebut. So mereka mencari pelajar kita dan pelajar kita adalah pelajar yang mahir dalam bidang mekatronik dan mereka sangat berpuas hatilah dengan prestasi dan juga dengan kemampuan pelajar ATB Tupahat. Okey, so untuk kerjasama industri ini kita dapat lihat trend sekarang ni mereka memang mencari pelajar-pelajar yang berada di tahun akhir supaya mereka boleh serapkan terus bekerja sebagai pekerja tetap, dan ini berkemungkinan disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap talent, terhadap bakat dan juga terhadap kemahiran yang ada pada pelajar. So itulah sebabnya mereka sangat berkeyakinan untuk mengambil pelajar-pelajar daripada ATB Tupahat khasnya dan juga daripada ILJTM umumnya lah. So selain daripada kursus jangka sepenuh masa yang dijalankan, kita juga ada mengendalikan kursus jangka pendek. Untuk makluman semua, pelajar-pelajar yang kita latih di ATB Tupahat ni, walaupun mereka dalam program yang khusus, mereka juga akan diberi latihan dalam bidang-bidang yang lain supaya mereka ini lebih berdaya saing, lebih dilihat berkelebihan daripada pelajar-pelajar daripada institusi lain. So kita pastikan yang pelajar-pelajar ini mendapat sekurang-kurangnya 3 kemahiran tambahan supaya mereka dapat bersaing dengan pelajar-pelajar daripada institusi latihan TVET yang lain. Selain itu, kita juga menjalankan kursus profesional. Kita juga adalah akademik Daikin yang menjalankan kursus ACCT Daikin. So ada 3 kursus yang dijalankan di ATB Tupahat berkaitan dengan ACCT Daikin. Yang pertama adalah ACCT Cleaning, yang kedua adalah ACCT Service dan ACCT Installation. So market untuk kursus ini sangat tinggi. Kebanyakan peserta kursus adalah peserta daripada luar yang bekerja sebagai juruteknik dalam bidang penyaman udara, dan mereka mendapatkan sijil ini supaya mereka lebih diterima dalam pasaran penghawa dingin, dan mereka dilihat sebagai seorang yang kompeten dalam tugasan ataupun dalam bidang penyaman udara. So untuk pelajar-pelajar kita juga, kita boleh tambahkan juga dengan kursus ini supaya mereka juga dapat kursus tambahan yang boleh digunakan, sama ada untuk kegunaan sendiri, boleh menyelenggara penyaman udara sendiri ataupun boleh bekerja dengan syarikat penyaman udara. Okey, seperti yang saya kongsikan tadi, kalau kita lihat dalam graf ini, untuk 8 tahun yang terbelakang ini, kadar kebolehkerjaan graduan ILJTM adalah sekurang-kurangnya 85% ke atas. So ini menandakan yang pihak industri sangat mempercayai kemampuan dan juga kebolehan graduan ILJTM,
Dan saya rasa tambahan yang saya dapat maklumat daripada pihak industri, ia juga berkaitan dengan polisi antarabangsa yang menitik beratkan kebajikan pekerja, setiap pekerja. Maksudnya di sini kalau di Malaysia ni kita ada pekerja asing dan juga pekerja tempatan, dan polisi pihak antarabangsa adalah untuk melihat semua pekerja dilayan sama adil. Jadi maklum balas yang saya dapat daripada pihak industri, layanan terhadap pekerja asing itu adalah terlalu tinggi sehingga kan kos untuk menyediakan kemudahan-kemudahan itu adalah melebihi daripada apa yang mereka boleh gajikan dengan kepada pekerja tempatan. So itu adalah mungkin salah satu punca mengapa pekerja tempatan sekarang ini mendapat permintaan yang sangat tinggi. Okey, pelajar-pelajar kita juga berpeluang untuk meningkatkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. So selain daripada mereka boleh bekerja terus ke industri, mereka juga boleh melanjutkan pengajian ke peringkat Bachelor of Technology di MTUN, Malaysia Technical University Network. So di Johor ni kita ada UTHM, di Melaka kita ada UTM, di Pahang kita ada UMP. Mereka ini, universiti ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah. Selain daripada MTUN, UniKL dan Unimai juga menawarkan peluang untuk graduan kita meningkatkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada itu, SIAS juga menawarkan peluang kepada pelajar kita untuk mendapatkan sijil pengajar vokasional, di mana dengan sijil pengajar vokasional ini dengan ditambah dengan diploma kemahiran Malaysia ataupun sijil kemahiran Malaysia yang mereka ada, mereka layak untuk menjadi pengajar vokasional. So pada pelajar-pelajar yang berminat, mereka boleh membuat permohonan terus kepada SIAS lah. Okey, di sini saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan alumni-alumni kita yang telah berjaya di industri, supaya ianya boleh menjadi inspirasi dan juga sebagai pembakar semangat pada anak-anak kita untuk belajar dan boleh mencontohi mereka lah. So, pertama kalau kita lihat di sini, ini adalah pelajar ataupun graduan Etek Batu Pahat dalam bidang mekatronik teknologi. Sekarang ni beliau menjawat jawatan sebagai pengarah di sebuah syarikat. So ini adalah satu pencapaian sangat baik pada beliau lah. Selain itu, ini juga Encik Syariful ni juga adalah kita punya alumni. Dia juga sekarang ni kita lantik dia sebagai ahli jawatankuasa penasihat teknikal, dan juga sekarang ni adalah kita punya pengurusi jawatankuasa alumni Etek Batu Pahat. So sekarang ni beliau bertugas sebagai QC inspector dan juga sebagai seorang freelancer dalam bidang welding teknologi. Seterusnya ini adalah TC Muhammad Zamani bin Muhammad Yusof, seorang alumni daripada mekatronik teknologi. Sekarang ni menjawat jawatan sebagai pengurus pusat taliah di Politek Akademik. Ini Encik Azhar bin Aris, kita punya alumni juga pada tahun 2005. Sekarang ni sebagai executive instructor di Kimanis Petroleum Training Center. So bukan ini saja, ramai lagi pelajar-pelajar kita yang telah berjaya dalam bidang masing-masing, dan mereka sekarang ni memperolehi pendapatan yang lumayan. Dan sebab itu kalau kita lihat di sini, apa yang penting adalah
bagaimana kita nak mengasah kemahiran dan juga keyakinan supaya kita boleh diterima dalam bidang industri. Kalau lelaki ada, perempuan pun ada. Jadi untuk adik-adik, anak-anak sekalian, pilihlah pilihan yang betul, sama ada anda ingin pergi ke laluan akademik ataupun laluan TVET, kedua-duanya pun boleh. Tetapi kalau untuk laluan TVET untuk ketika ini, kalau kita lihat seperti yang saya kongsikan tadi, kelebihan yang kita lihat di sini adalah dia berpotensi untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab di sini kalau kita lihat majikan-majikan sekarang ini dia lebih berminat kepada pelajar-pelajar kemahiran. Sebabnya mereka tidak perlu lagi melatih pelajar yang diterima masuk, kerana pelajar ini adalah pelajar yang mahir dan boleh terus bekerja. So itu adalah satu sebab kenapa pelajar-pelajar kemahiran ini mudah diterima bekerja oleh pihak majikan. So rasanya itu saja, minta maaf saya ambil masa lebih sedikit. Tuan-tuan dan adik-adik, anak-anak sekalian boleh hubungi kami sekiranya berminat untuk belajar di ITM Batu Pahat. Sebelum saya dapatkan pengetahuan ini, saya memprofilkan video dijalankan di ITM Batu Pahat. Semoga ia memberi manfaat kepada adik-adik sekalian. Yang itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada TS Dr. Nur Hisham bin Jalani di atas penyampaian yang telah pun diberikan kepada kita sebentar tadi. Untuk itu di sini kita buka kepada soalan, ya. Boleh Puan Hajah dan juga doktor, ya, kita soalan, adakah terdapat ya saluran untuk pelajar agar berpeluang menjadi tenaga pengajar seperti di EdTech ataupun di bawah ILJTM yang lain? Boleh tak mana-mana ahli panel yang menjawab? Okey, saya jawab soalan ni. Terima kasih kepada yang bertanya, Cik Farida. Okey, untuk peluang menjadi pengajar tu seperti yang saya katakan tadi, pelajar berpeluang untuk melanjutkan ataupun menjalani latihan dalam skill pengajar vocational yang ditawarkan oleh pihak SIAS, di mana untuk menjadi pengajar vocational mereka perlu ada skill pengajar vocational dan juga diploma kemahiran Malaysia ataupun CA kemahiran Malaysia. Itu dia punya prasyarat dia. Dia kena ada DKM atau SKM plus juga dengan BTO. CA kemahiran Malaysia ataupun diploma kemahiran Malaysia ditambah dengan CA pengajar vocational. Itu syarat dia. Kita sebagai EdTech ataupun di ILKA yang lain, mereka perlu memohon dengan SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Tapi untuk menjadi pengajar di pusat pertauliah swasta, tak ada masalah, mereka terus boleh memohon pada majikan tersebut. Okey, itu dia punya saluran dia, ya doktor. Untuk mana-mana adik-adik kita ni yang berminat untuk menyertai profession tenaga pengajar di pusat kemahiran, khususnya di EdTech ataupun sewaktu yang dengannya lah. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar sekalian. Kita telah pun sampai ke penghujung acara di udara, ya. Kita bersiaran di YouTube Pasir Gudang, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Untuk makluman semua bagi rakan-rakan yang berada di luar sana, untuk mendapatkan e-sijil di dalam program webinar kita ini, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkannya di ruangan link yang telah pun diupload di ruangan YouTube. Untuk itu, majlis pada petang ini sudah pun sampai ke penghujung
acara ya. Diharapkan para penonton dapat berpuas hati dengan apa yang telah pun disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita sebentar tadi. Bukan senang ya kita nak dapatkan maklumat-maklumat atau maklumat-maklumat dan juga peluang-peluang seperti ini, di mana dalam stigma masyarakat kita hanya nampak kepada akademik sahaja. Ya, dia tak nampak kepada bidang-bidang kemahiran, khususnya kepada ibu bapa kita lah khususnya ya, yang mana mereka nampak apa orang kata anak-anak aku ni mesti ambil SPM dan juga melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah, khususnya dalam bidang akademik. Jadi dengan perkongsian kita pada petang ini, khususnya dalam webinar Bicara Kerjaya untuk bidang kemahiran ini, mudah-mudahan agar terbuka kita punya minda para penonton supaya dapat memberikan ataupun dapat maklumat yang terbaik untuk disampaikan kepada anak-anak, ataupun anak-anak yang dapatkan maklumat pada hari ini, okey, boleh berkongsi ataupun nak mendapatkan panduan dengan lebih lanjut, anda boleh jumpa dengan kaunselor anda di sekolah untuk kerjaya pada masa depan. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan juga para penonton sekalian, saya moderator mengharapkan apa yang kita dapatkan pada petang ini, okey, agar anda semua berpuas hati dengan jawapan dan juga penyampaian yang telah disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita. Pihak majlis mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada TS Technologies Hajah Marina binti Syukur dan juga Teknologis Dr. Nur Hisham bin Jalani atas penyampaian sebentar tadi daripada Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat. Okay. Untuk itu pihak majlis mengharapkan para pelajar, ibu bapa serta guru-guru yang terlibat pada hari ini dapat menyebarkan segala maklumat yang diperolehi bahawa EdTech telah menyediakan satu platform hala tuju kerjaya dalam bidang khususnya sebagai pihak dalam mencari tenaga mahir dan separuh mahir untuk mengisi peluang pekerjaan yang sedia ada. Saya juga ingin mengambil peluang untuk mewawarkan kepada seluruh penonton untuk menekan butang subscribe saluran YouTube ini agar dapat banyak informasi dalam bidang pendidikan dapat kita perolehi pada masa akan datang. Dengan ini, saya Cikgu Irwan Budiana bin Usman sudahi program webinar Bicara Kerjaya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan setangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain masa kita berwebinar lagi. Sekian, salam kasih, salam sayang, salam bicara kemahiran untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Saya Ketua Bahagian Teknologi Komputer Rangkaian di EdTech Batu Pahat. EdTech Batu Pahat telah melaksanakan program Cisco Academy bermula tahun 2010 lagi. Makmal-makmal di bahagian komputer rangkaian dilengkapi dengan kelengkapan yang telah ditetapkan oleh Cisco Malaysia, dan pengajar-pengajar kami juga telah dilatih khas untuk melahirkan mereka menjadi pengajar Cisco Academy. Secara tidak langsung, pelajar yang telah belajar di EdTech Batu Pahat juga adalah merupakan pelajar-pelajar Cisco Academy. Nama saya Zasha Teresa binti Hamid Isnin. Saya berasal daripada Papar, Sabah, seorang pelajar di EdTech Batu Pahat. Di sini saya belajar berkenaan dengan Windows Server, Network Technology, juga One Technology dan banyak lagi.